Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan sebuah tugasan yang bersubjek DCB 20053 Plumbing Services, iaitu pensyarahnya ialah Encik Nazri bin Haji Darus. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Saya ialah Muhammad Sharifuddin Amsyad bin Muhammad Syahrin. Nombor metrik ialah 15 DPB 20F1013 dan saya berasal dari kelas DPB 2B. Baiklah, sekarang saya akan menceritakan sedikit sebanyak tentang bangunan yang saya duduki sekarang. Kalau anda nak tahu, rumah yang saya duduki sekarang ini merupakan rumah kediaman 2 tingkat. Ia terletak berhampiran dengan politeknik. Bangunan ini mempunyai 4 bilik tidur dan 2 bilik air. Bagi sistem bekalan air sejuk, bangunan ini menggunakan sistem tidak langsung. Ini dibuktikan kerana terdapat tangki di bahagian atas tandas. Manakala untuk bekalan air panas pula, ia tidak digunakan. Apakah itu sistem saliran? Baiklah, untuk bangunan ini, ia menggunakan sistem saliran berasingan, di mana air permukaan dan air kotor dari perkerasan sanitasi disalirkan ke dua paip yang berbeza. Air kotor terus ke berbentong air kotor, manakala air permukaan ke berbentong air permukaan. Seterusnya, saya akan menunjukkan contoh bangunan saya dari sudut yang berbeza. First, gambar rajah dari bahagian hadapan. Second, ini merupakan gambar rajah dari sisi tepi. Dan third adalah gambar rajah bagi sisi belakang. Baiklah, seterusnya merupakan lukisan plan bangunan dan lurang dalam bentuk 2 dimensi. Di sini kita dapat lihat terdapat 7 lurang di kawasan rumah, iaitu manhole 1, manhole 2, manhole 3, manhole 4, manhole 5, manhole 6 dan akhir sekali merupakan manhole 7. Dari gambar rajah ini, kita dapat lihat yang setiap lurang mempunyai jarak yang berbeza. Seperti lurang 1 ke lurang 2, ia berjarak 30 meter. Lurang 2 ke lurang 3, 30 meter. 3 ke 4, 20 meter. 4 ke 5, 30 meter. 5 ke 6, 25 meter. Dan lurang 6 ke lurang 7 ialah 40 meter. Di sini kita dapat lihat setiap lurang mempunyai jarak yang berbeza. Seterusnya, ini merupakan gambar rajah bangunan dan lurang dalam bentuk 3 dimensi. Di sini kita dapat lihat kedudukan bangunan dan lurang dengan lebih mendalam, di mana setiap lurang mempunyai jarak yang berbeza seperti plan tadi. Sekarang saya akan menceritakan sedikit tentang lurang. Lurang merupakan sebuah kebuk yang dibina di bawah tanah untuk tujuan memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan sekiranya berlaku kerosakan bagi sistem saliran. Lurang juga terdapat 2 jenis, iaitu konkrit dan batu bata. Bagi bangunan saya, ia menggunakan lurang konkrit yang berbentuk segi 4 sama. Mengapa saya memilih lurang jenis konkrit? Ini kerana konkrit tahan lebih lama dan tidak akan berkarat ataupun reput. Ia juga tidak mudah diserang anai-anai atau serangga. Konkrit juga, ia mempunyai keupayaan tanggung yang tinggi, terutamanya untuk tegasan mampatan. Baiklah, ini merupakan salah satu lurang yang berada di belakang bangunan saya. Seterusnya, ini merupakan saiz lurang 1 hingga lurang 7 yang saya dapati melalui pengiraan. Baik, ini merupakan pengiraan saiz lurang. Melalui andaian saya, untuk saiz lurang 1, saya menggunakan saiz lurang sama dengan 600/450, kedalaman lurang sama dengan 400 mm dan nisbah kecerunannya sama dengan 1:90. Melalui data itu, saya boleh mendapatkan saiz lurang yang lain. Untuk lurang 2 sama dengan 1:90/30,000 mm, iaitu jarak lurang 1 ke lurang 2. Dengan itu kita akan mendapatkan 33.33 mm.
Untuk mencari kedalaman lurang 2, kita tambahkan 333 tambah 400 mm sama dengan 733 mm, iaitu kedalaman sebenar lurang 2. Melihat dari jadual, untuk saiz manhole 2 adalah 750 mm darab 600 mm. Untuk pengiraan saiz lurang 3, lurang 4, lurang 5, lurang 6 dan akhir sekali lurang 7 adalah menggunakan kaedah yang sama. Untuk akhir sekali, ini merupakan lukisan kerata rentas. Saya menggunakan jenis lurang konkrit. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih dan jumpa lagi.